Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatika wa anshur 'alaina wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama berkongsi satu peristiwa di Darun Nadwah, iaitu di Parlimen Quraisy. Setelah mana orang-orang musyrikin Quraisy mendapati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersiap dan keluar membawa anak pinak dan harta benda mereka menuju ke Yasrib, iaitu negeri orang Aus dan Khazraj. Kemudian yang diberikan nama sebagai Madinah. Timbullah dalam perasaan mereka rasa bimbang dan gusar. Kebimbangan yang dirasai itu semakin menebal dan tidak pernah mereka merasa bimbang sebegitu rupa. Mereka merasakan di hadapan mereka ada bahaya yang sebenar, yang cukup besar dan akan mengancam kedudukan agama dan ekonomi mereka setelah mana para sahabat berhijrah ke Yasrib. Mereka benar-benar mengetahui bahawa peribadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat kuat mempengaruhi serta bakat kepimpinan baginda sallallahu alaihi wasallam yang tidak dapat dinafikan oleh mereka. Mereka juga tahu tentang kejituan, jati diri para sahabat baginda SAW dan juga kesanggupan berkorban di jalan dakwah. Mereka juga tahu bahawa kabilah-kabilah Aus dan Khazraj, iaitu penduduk Madinah, mempunyai satu kekuatan dan pertahanan yang sangat kental. Mereka juga sedar bahawa kedua-dua kabilah ini telah berjaya memupuk suatu perasaan kasih dan sayang serta membuang satu perasaan dendam kesumat yang sekian lama yang mereka rasai, satu pengalaman yang sangat pahit, terjebak dalam peperangan persaudaraan sepanjang beberapa tahun sebelum itu. Ini yang berlaku kepada Aus dan Khazraj. Jadi bila mana Aus dan Khazraj itu dah berbaik dan mereka mempunyai satu ikatan yang kuat dan mereka membuat satu bai'ah, berjanji untuk membantu baginda Nabi SAW, ini memberikan satu ketakutan kepada orang-orang musyrikin Mekah ketika itu. Dan penduduk Mekah juga merasakan bahawa Madinah mempunyai suatu kedudukan yang sangat strategik, iaitu kepada rombongan-rombongan perdagangan yang mana sering melalui dari antara perdagangan di antara Yaman sehingga ke Syam. Jadi Madinah juga boleh menjadi satu tempat persinggahan yang strategik dan juga boleh mengancam populariti Mekah ketika itu. Justru orang-orang Quraisy tidak syak lagi menghadapi suatu ancaman. Mereka merasakan mereka menghadapi satu ancaman yang sangat serius apabila berpusatnya dakwah Islam di Yasrib dan penduduk-penduduknya pula akan menentang mereka. Jadi orang-orang musyrikin, mereka mula merasa bahaya yang bertubi-tubi mengancam kedudukan mereka. Lantaran itu mereka mula mencari cara yang paling selamat untuk menghindarkan bahaya ini, yang mana puncanya ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa panji-panji dakwah Islamiah ketika itu. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada hari Khamis 26 Safar tahun 14 kenabian bersamaan 12 September 622 Masihi, iaitu selepas 2 bulan setengah daripada Bai'atul Aqabah yang kedua, Parlimen Mekah saat itu disebut sebagai Darun Nadwah, tempat persidangan pembesar-pembesar dalam kalangan bani-bani yang berada di Mekah, kabilah-kabilah, ketua-ketua kabilah di Mekah, mereka bersidang di parlimennya yang namanya Darun Nadwah. Mereka bersidang pada hari Khamis 26 Safar tahun 14 kenabian. Mereka telah mengadakan satu sidang yang sangat serius, membincangkan satu perkara yang sangat besar dalam sejarah Parlimen Mekah ketika itu, yang mana bermula sidang parlimen itu pada awal pagi, yang mana persidangan ini dihadiri semua pemimpin kabilah Quraisy,
Tujuannya ialah untuk membincangkan suatu rancangan, tindakan, kata putus yang mana segera akan diambil terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka nak menghentikan terus ajaran Nabi daripada terus melebak dalam kalangan masyarakat Arab ketika itu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sudah pasti persidangan itu dihadiri oleh pelbagai tokoh yang ada. Di antaranya iaitu Abu Jahal bin Hisham mewakili kabilah Bani Makhzum, Jubair bin Mut'im mewakili Bani Naufal ibn Abdul Manaf. Di antaranya juga itu Syaibah dan Utbah bin Rabi'ah yang mewakili Bani Abi Syams ibn Abdul Manaf. Di sana juga Al-Nadir Al-Haris, yang mana orang Al-Nadir Al-Haris ini orang yang menjampakkan perut unta di atas kepala Nabi SAW ketika Nabi sujud di Kaabah satu ketika, mewakili Bani Abdul Dar. Dan juga di sana Nabi Al-Munabbih bin Al-Hajjaj mewakili Bani Sahm. Ada lagi beberapa orang lagi, mereka mewakili bani ataupun kabilah masing-masing yang bersidang di Darun Nadwah. Tetapi yang menariknya tuan-tuan, di sana ada seorang lelaki tua. Mereka bertemu dengan ketika mana nak masuk ke Darun Nadwah, di pintunya itu ada seorang lelaki tua. Waktu mereka nak tersempat dan nak masuk, mereka bertemu seorang lelaki tua. Dia tanya kepada lelaki tua ini, "Siapa kamu?" Sedangkan mereka sendiri pun tidak mengenali. Dan lelaki tua itu menjawab, "Aku ini adalah daripada Najd, satu tempat yang jauh daripada Mekah, dan aku mengetahui akan perancangan kamu. Jadi aku hadir untuk memberi juga pandangan aku. Aku turut sama untuk memberikan pandangan aku." Rupanya orang tua ini ialah iblis yang menyamar menjadi seorang tua yang dia menyelinap masuk di dalam persidangan parlimen Mekah ketika itu. Jadi berlakulah perbincangan yang sangat serius di dalam parlimen, dan mereka mengambil satu keputusan yang nekat di dalam perbincangan itu. Setelah beberapa pandangan, pendapat yang telah dikemukakan ditolak ketika mana perbincangan. Di antaranya mereka mengatakan bahawa biar kita usir dia keluar dari tempat ini dan kita buang dia dari negeri kita. Selepas itu biarlah ke mana pun dia hendak pergi, kita tidak ambil peduli lagi. Dengan itu kita telah menyelesaikan hal kita dan keadaan masyarakat kita seperti sedia kala. Ini cadangan di antaranya daripada Abu Al-Aswad, menyatakan biar dikeluarkan dia daripada bumi Mekah, iaitu keluarkan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat daripada bumi Mekah. Jadi apa respon daripada ahli-ahli persidangan itu? Di antaranya iaitu lelaki tua tadi, yang daripada Najd tadi. Lelaki tua itu menyatakan, dia kata, "Demi Allah, ini bukan cadangan yang baik. Tidakkah kamu semua melihat bagaimana indahnya dia, iaitu Nabi Muhammad berbicara? Tutur katanya yang manis dan keupayaannya mempengaruhi hati manusia dengan ajaran yang dibawanya. Demi Allah, jika kamu lakukan tindakan itu, kamu tidak akan selamat kalau dia pergi ke mana-mana kawasan Arab yang lain. Kemudian dibawanya mereka kepada kamu setelah orang-orang Arab yang lain mengikutinya. Dan akhirnya dia akan pijak kamu di bumi kamu sendiri. Kemudian dia akan buat apa sahaja kepada kamu. Cubalah beri cadangan yang lain." Ini respon daripada orang tua yang mereka tidak kenali itu. Bahkan iblis mengetahui bahawa Nabi SAW, kemampuan baginda Nabi SAW untuk berdakwah. Jika dibiarkan Nabi, maka sudah tentu Nabi boleh menyebarkan Islam di tempat yang lain dan akan menjadikan memusuhi balik golongan musyrikin Mekah itu. Diminta cadangan yang lain. Berkata Abul Bakhtari, "Kurungkan dia di dalam penjara besi dan tutupkan pintunya. Kemudian tunggulah biar apa pun yang bakal terjadi kepadanya seperti yang terjadi kepada penyair-penyair sebelum dia." Mereka pernah mengurung beberapa orang penyair di dalam penjara sehingga mati, dan dicadangkan juga dikurungkan baginda Nabi SAW sehingga mati. Pun cadangan ini pun telah ditentang oleh orang tua tadi. Menyatakan bahawa cadangan itu bukan satu cadangan yang baik.
Sudah tentu dia kata bila dikurungkan baginda Nabi SAW, pengikut-pengikut Nabi, sahabat-sahabat Nabi akan datang dan membantu dan cuba melepaskan Nabi SAW, dan berlakulah pertempuran dan sebagainya. Maka cadangan itu pun ditolak. Setelah itu, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, timbullah satu cadangan yang amat berat dan dipersetujui oleh semua anggota. Iaitu usul ini dikemukakan oleh penjenayah besar Mekah, iaitu Abu Jahal bin Hisham. Kata Abu Jahal, "Demi Allah, aku mempunyai satu cadangan yang belum pernah kamu terlintas hendak melakukannya." Mereka berkata, "Apa cadangan itu, hai Abu Hakam?" Katanya, "Aku berpendapat kita pilih dari setiap kabilah seorang anak muda yang gagah dan terhormat dalam kalangan kita. Kemudian kita berikan kepada mereka pedang yang tajam. Kemudian biarkan mereka menyebu Nabi Muhammad SAW lalu menikamnya serentak sehingga mati. Dengan itu kita boleh merasa selamat daripadanya. Kalau mereka buat begini, bererti tuntutan darahnya akan merebak kepada semua kabilah. Sudah tentu Bani Abdul Manaf tidak berupaya untuk memenangi semua kaum, dan terpaksalah mereka berpuas hati dengan kita membayar diat, iaitu bayaran tebusan sahaja. Kalau begitu, maka apa salahnya kita bayarkan sahaja diat pembunuhan itu." Jadi cadangan yang ketiga ialah cadangan untuk membunuh baginda Nabi SAW. Semua bunuh serentak. Tak diketahui siapa yang memulakannya, dan semua terlibat. Maka Bani Abdul Manaf, iaitu qabilah kepada baginda Nabi SAW, nak menuntut bela pun tak boleh, kerana semua banyak qabilah yang terlibat. Maka perlu membayar diat sahaja, bayar tebusan, disebabkan membunuh ahli qabilah mereka. Jadi orang tua daripada Najat tadi, iaitu Iblis, menyatakan bahawa cadangan yang sangat baik. Ini adalah cadangan yang sangat baik, dan aku tidak nampak cadangan lain yang lebih baik daripadanya. Maka Parlimen Mekah ketika itu yang bersidang pada hari tersebut, persidangan tergempar itu, bersetuju dengan cadangan tersebut secara sebulat suara, iaitu apa? Untuk membunuh baginda Nabi SAW. Maka pulanglah mereka ke tempat masing-masing dengan satu hasrat ataupun dengan satu arahan untuk mencari pemuda yang gagah, yang dihormati dalam kalangan kabilah mereka, yang akan menjadi salah satu anggota pembunuh, membunuh baginda Nabi SAW. Itu permulaan sebelumnya hijrah baginda Nabi SAW, yang mana berlaku satu peristiwa di Darun Nadwah, iaitu Parlimen Quraisy. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita akan menceritakan tentang hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned.